Kehadiran Ramadan yang mulia turut menjadi pintu rezeki buat ramai peniaga minuman dan makanan di luar sana. Namun satu faktor yang kerap berlaku adalah pembaziran. Di Bazar Ramadan contohnya sebanyak 8.1 tan metrik makanan dan minuman dengan anggaran nilai RM116,000 berjaya diselamatkan di Bazar Ramadan seluruh negara menerusi program My Seafood dalam tempoh 6 hari puasa tahun ini. Dan bagi membincangkan perkara ini, kita bersama Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, YB Senator Fauziah Salih. Saya nak ucapkan terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. YB, pertama sekali mungkin YB boleh kongsikan berkenaan inisiatif ini, bagaimana inisiatif My Seafood ini bermula dan siapa golongan sasar dan sebab utama ia dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Nina kerana menjemput saya ke awal niaga pada pagi ini. Jadi saya bersiaran daripada Sarawak sebab saya di sini hari ini untuk juga melihat kepada Bazar Ramadan Rahmah dan juga inisiatif My Seafood di Kuching, Sarawak. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan My Seafood ini, di mana ianya bermula oleh pada tahun 6 tahun kebelakangan, 6 tahun lepas, dimulakan oleh satu pasukan ataupun satu kumpulan anak muda namanya Pemuda Gema, di mana mereka mengambil inisiatif untuk menyelamatkan makanan lebihan daripada Bazar Ramadan. Jadi selepas mereka beroperasi mereka adalah anak muda yang profesional saya lihat. Akan tetapi mereka mempunyai masalah sedikit untuk apa orang kata nak advocate, nak membuatkan peniaga-peniaga beri kerjasama kepada mereka. Jadi pada tahun 2023, tahun lepas, apabila mereka dapat tahu yang saya nak juga mempunyai hasrat yang sama untuk menyelamatkan makanan daripada Bazar Ramadan yang apa orang kata surplus yang baik, yang kita nak elak pembaziran dan apa kata justru itu juga membantu kos sara hidup orang yang susah. Jadi mereka mendekati saya. Dan pada tahun 2023, Ramadan 2023, kita lantik, KPDN melantik Pemuda Gema sebagai rakan strategik Dan kita beri mereka platform, kita beri mereka laluan untuk di Bazar Ramadan yang di bawah seliaan kami, linkkan mereka dengan pihak berkuasa tempatan, bantu mereka dalam advokasi dengan persatuan penjaja dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat pada tahun lepas adalah satu kejayaan, di mana di pilot project tahun lepas di 55 Bazar Ramadan kita telah berjaya mengumpulkan 25 tan makanan yang surplus. Bernilai lebih RM281,000. Jadi tahun ini Nina, kita mahu membawa program My Seafood ini ke tahap yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita buat ialah KPDN, di bawah KPDN kita ada gerakan pengguna siswa ataupun kelab pengguna di kalangan siswa yang juga selalunya bertanggungjawab untuk food bank di college-college universiti mereka. Jadi kita minta Pemuda Gema untuk mentor, melatih sukarelawan-sukarelawan daripada kelab gerakan pengguna siswa ini. Jadi kita berjaya menggerakkan 2,700 sukarelawan tahun ini dan melibatkan 35 IPTA dan IPTS. Jadi dan akhirnya apabila ada berlebihan makanan yang tidak terjual yang baik tu, kita akan hantar antara penerima manfaatnya ialah pelajar sendiri, kerana pelajar pun ada ramai daripada golongan asnaf B40, dan kalau ada berlebihan lagi, ada banyak kutipan itu akan dihantar kepada PPR, kawasan B40 dan sebagainya. Jadi ini dapat membantu dua masalah jadi satu penyelesaian. Satu masalah ialah pembaziran, di mana KAP menyatakan bahawa di bulan Ramadan pembaziran itu meningkat, pembaziran makanan meningkat dengan 20%. Tahun lepas 90,000 metrik tan makanan dibazirkan di Bazar Ramadan. Ini laporan KAP. Jadi itu satu masalah. Satu masalah lagi, kita ada orang susah. Kita ada pelajar-pelajar yang golongan asnaf dan sebagainya. Jadi dua masalah ni menjadi solution pembaziran itu kita selesaikan dan kesusahan pelajar itu juga kita selesaikan. Itulah dia cerita di sebalik My Seafood ini. Jadi Pemuda Gema sekarang rakan strategik kami dan memainkan peranan untuk melatih sukarelawan-sukarelawan supaya kita dapat membantu selamatkan sebanyak mana makanan daripada dibazirkan daripada Bazar Ramadan.
Dan itu adalah serba sedikit latar belakang bagaimana My Safe Food program diwujudkan. Sudah tentu ia amat membanggakan kalau kita mendengar iaitu kisah anak-anak muda golongan belia yang turut terlibat dan menyertai dalam memperkasakan usaha ini. Dan tadi YB ada kongsikan iaitu antara lebihan-lebihan makanan yang dihantar. Tetapi kita nak lihat bagaimana SOP yang ditetapkan KPDN dalam memastikan kualiti makanan terus terjamin. Okey. Sebelum itu saya nak, tadi Nina sebut ya 8.1 tan diselamatkan selepas 6 hari. Jadi pada semalam kita sudah pun habis 9 hari dan data pada 9 hari ini kita selamatkan 14,530 metrik tan ya di 35 bazar Ramadan dan nilai dalam RM186 Malaysia. Tapi yang paling menarik ya Nina, kita juga mengira greenhouse gas emission yang kita selamatkan. Dan setakat ini kita selamatkan dalam 15,482 kilogram greenhouse emission daripada dikeluarkan ya. Jadi bagaimana SOP ni dilaksanakan? Sebelum berbuka puasa, apa sukarelawan ni akan buat? Mereka akan pergi ke gerai-gerai dan selepas mereka engage dengan persatuan penjaja akan bantu mereka dan mereka pergi ke gerai-gerai dan buat advokasi dan mereka akan beri penerangan supaya jangan buang makanan yang baik, yang surplus ya, supaya mereka dapat kutip. KPDN pula menyediakan geras ya di mana pengumpulan makanan dan jadi dengan kerjasama persatuan penjaja, dengan kerjasama PBT dan KPDN, mudah bagi penjaja untuk memberi surplus makanan tadi yang tidak dijual. Jadi dalam 15 minit sebelum berbuka puasa lebih kurang itu, kadang-kadang peniaga yang nak tutup awal dia hantar sendiri. Dia hantar sendiri kepada yang kita sediakan tadi, tempat pengumpulan tersebut. Dan di masa yang sama, sukarelawan-sukarelawan kita pergi ke gerai-gerai dan mengutip makanan ya daripada peniaga-peniaga. Lagi 15 minit nak buka puasa, mereka dah tutup gerai, ada 5 bungkus murtabak, gerai lagi satu ada 10 bungkus air, gerai lagi satu ada 3 bungkus nasi ayam, contohnya begitu. Mereka akan kumpulkan, mereka akan bawa ke gerai tempat pengumpulan. Di situ makanan tersebut akan ditimbang. Ianya akan ditimbang dan nilai makanan tersebut akan diletakkan dalam satu carta. Ditimbang berapa kilo yang diselamatkan, nilai yang diselamatkan. Ya, kemudian akan juga dikira greenhouse gas emission yang diselamatkan. Jadi apabila telah ditimbang, ianya akan diletakkan label. Kalau sekiranya makanan itu dalam bentuk dalam jumlah yang besar, contohnya mi kawah tu, ada setengah kawah lagi dimasuk dalam beg plastik, mereka akan repack. Mereka akan repack kepada portion untuk individu. Dan selepas itu dah cantik-cantik packing tu, mereka akan letak label. Di label itu ada tertulis lihat, hidu, rasa. Dan juga di situ diberi arahan bahawa makanan tersebut perlu dimakan sebelum 11 malam atau dimakan 2 jam selepas diterima oleh penerima. Dan sekiranya ada masalah berkenaan dengan kerosakan dan sebagainya, sebab mereka dah check ya sebelum di-pack, tapi juga diberitahu kepada penerima kalau ada masalah, di situ ada QR code untuk mengadu supaya kita punya sukarelawan tahu sama ada makanan itu rosak atau tidak. Jadi setakat ini ya dah berapa banyak kita buat ni, alhamdulillah belum ada satu pun aduan lagi. Dan setakat ini alhamdulillah kita melihat bahawa penerima amat bergembiralah dan kualiti makanan itu terjaga dan saya sendiri menengok melihat kepadanya dan memang alhamdulillah kualiti makanan itu terjaga dan ianya dibungkus dengan baik ya, dengan penuh kasih sayang ya Nina, dan kemudian disampaikan kepada masyarakat yang memerlukan. Kita apa yang menariknya YB kongsikan tadi, usaha-usaha ini juga menitik beratkan kelestarian dengan mengambil berat aspek greenhouse gas emission dan kita lihat iaitu SOP yang telah dikongsikan oleh YB itu jelas dan bukan jelas saja tapi dengan seperti YB sendiri cakap penuh kasih sayang. Dan kita nak lihat sekarang ni terpulang kepada peniaga dan juga sukarelawan itu sendiri untuk memainkan peranan mereka. Jadi bagaimana kesediaan di peringkat peniaga terutamanya untuk menjayakan inisiatif ini? Dah 9 hampir 10 hari berpuasa dan mungkin kita nak lihat juga semangat mereka dan keupayaan mereka dalam 20 hari balance untuk kita berpuasa ni. Apakah
Adakah apa-apa insentif untuk peniaga ini, YB? Okey, Nina, saya katakan tadi apabila pemuda gemar bermula 6 tahun lepas ya, dan sebelum mereka menjadi rakan kongsi strategik kepada KPDN, mereka punya masalah untuk meyakinkan peniaga bahawa mereka ini adalah dengan niat yang baik, mereka ini merupakan NGO yang berdaftar. Susah mereka nak yakinkan peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah apabila bekerjasama dengan kerajaan dan kementerian seperti KPDN yang jaga kos sehari hidup ini, mereka memahami mereka memahami apa tu hasrat KPDN dan NGO ini, dan peniaga-peniaga beri kerjasama yang baik. Peniaga beri kerjasama yang baik, dan kita dapati bahawa it is a win-win situation ya Nina. Kalau kita tengok dulu adalah beberapa hari lepas viral yang berkenaan dengan air balang tu. Air balang yang dibuang apabila tak habis. Jadi di situ peniaga dia menyumbang kepada pembaziran. Tetapi di sini kita membantu mereka supaya tidak membazir, tidak membuang surplus ataupun lebihan yang tidak dapat dijual tapi masih baik. Jadi peniaga alhamdulillah apabila mereka yakin bahawa kementerian menyokong penuh dan mereka yakin bahawa apa orang kata ini inisiatif ini amat baik dan penerimanya juga jelas, maka alhamdulillah peniaga beri kerjasama yang amat baik. Ada juga peniaga yang buat lebih sengaja untuk sedekah. Dan mereka nak pastikan ada surplus sebab mereka kata mereka nak sedekah kerana mereka nak apa orang kata keberkatan tersebut. Ada yang memang surplus. Jadi alhamdulillah tak ada insentif yang kita keluarkan, cuma peluang untuk apa orang kata menyumbang, peluang untuk mengelakkan pembaziran, peluang untuk mendapat keberkatan daripada usaha, sama-sama mendapat keberkatan daripada usaha ni. Untuk amal jariah sudah tentu, YB, dan tahun lepas 55 bazar Ramadan terlibat. Bagaimana pula dengan tahun ini dan apa mungkin hasrat YB untuk tahun-tahun akan datang untuk menjayakan lagi inisiatif Muni seperti ini? Silakan, YB. Nina, kita terputus. Baik, kita akan masalahnya ada masalah technical dan kita akan cuba dapatkan YB dalam talian. Baik, kita masih lagi bersama, iaitu kita tengah masih menunggu iaitu respon daripada YB kerana kita ada masalah technical ketika ini, dan sekarang ini okey, kita seperti yang saya difahamkan YB sudah kembali ke dalam talian. YB boleh dengar suara saya, YB? Ya, alhamdulillah Nina, you are back. Okay, I'm back. Okay, tadi ada masalah teknikal sikit. Line kita terputus, YB. Berbakikan 2 minit, mungkin YB boleh kongsikan tahun lepas ada 55 bazar Ramadan yang terlibat. Bagaimana pula dengan tahun ini dan apa mungkin hasrat YB untuk tahun-tahun akan datang dalam menjayakan inisiatif Muni ini? Okey Nina, tahun lepas 55 bazar ya. Tahun ni kita nak meningkatkan kepada 75 bazar. Tetapi yang lebih menariknya Nina, kita melibatkan 35 gerakan pengguna siswa daripada 35 IPTA dan IPTS. 19 IPTA dan 16 IPS terlibat sama dengan gerakan yang ada gerakan pengguna siswa terlibat sama dalam MySafe Food. Jadi ini adalah satu usaha yang murni di mana kita tengok anak muda kita yang menjadi pelajar universiti terlibat sama dalam kerja-kerja sukarelawan ini, dan saya yakin bahawa ini adalah satu perkara yang baik yang mereka terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan seperti ini yang boleh membentuk mereka yang menjadi ahli masyarakat yang prihatin di masa hadapan. Jadi hasrat saya Nina, kalau bolehlah bukan setakat 75 bazar Ramadan saja yang kita santuni. Kalau boleh semua bazar Ramadan kita santuni supaya kita elakkan pembaziran. Kalau boleh ada sukarelawan daripada NGO lain yang turut serta. Hubungi kami supaya kami akan bawa mereka on board. Ada masa lagi untuk kita sama-sama santuni pembaziran di bazar Ramadan. Saya juga Nina berhasrat kalau boleh kita tadi saya kata saya nak lihat kalau boleh semua bazar Ramadan ini kita santuni. Dan kalau selepas Ramadan, selepas raya macam mana pula? Kita ada pasar malam. Bagaimana mungkin kita membantu
mengelakkan pembaziran di pasar malam juga. Bagaimana mungkin pembaziran tersebut boleh kita apa orang kata salurkan untuk menjadi bantuan pula kepada yang memerlukan. Kalau bukan saja makanan, mungkin sayur-sayuran. Ya, mungkin sayuran yang tak boleh simpan sampai esoknya. Mungkin boleh disalurkan selepas pada pasar malam itu tutup. Jadi itulah hasrat saya harap ramai yang kalau yang mendengar itu dapat menterjemahkan di dalam apa orang kata satu tingkah laku yang boleh kita teruskan untuk ada banyak seperti saya katakan tadi untuk membantu juga kos sara hidup di kalangan mereka-mereka yang susah dan yang memerlukan. Jadi insya-Allah kalau sama-sama kita jayakan ini, kita akan apa orang kata pasar malam bazar ni ada lebih 1,000 seluruh negara. Kita hanya dapat buat di 75 sahaja. Dan lagi ramai yang terlibat, insya-Allah lagi banyak kita boleh selamatkan. Itu jugalah ada harapan kita semua di sini. YB, mungkin saya nak tambah sikit lagi tadi. YB ada cakap YB di Sarawak ketika ini, dan sebelum ini YB dekat Sungai Besar dan juga Kampung Baru. Mungkin YB boleh kongsikan apa yang YB nak capai dengan turun padang sebegini? Apabila kita turun padang ya Nina, saya menyantuni, saya lihat masalah, saya lihat sendiri bagaimana mereka melaksanakannya, saya ikut SOP, saya faham dan saya juga lihat apa yang kita boleh buat lebih daripada ini. Sebab Nina, di dalam kita menjayakan aktiviti seperti ini Nina, dia memerlukan political will. Dia memerlukan kehendak politik yang sungguh-sungguh. Dan saya rasa saya di dalam kedudukan yang boleh provide ataupun menyediakan apa orang kata drive tersebut dan bersama-sama kerjasama kita dengan media seperti Awani yang membantu untuk mengangkat agenda ini, saya rasa kita boleh pergi lebih jauh. Sebab itu saya committed dan saya mengajak semua untuk turut serta dan terima kasih kepada pihak media kerana menyokong, membantu dan mengangkat agenda yang sama. Sebab saya yakin bahawa kita sama-sama boleh mengangkat agenda Madani ini kerana ihsan itu sebahagian satu daripada apa orang kata tiang ya di dalam Madani, konsep Madani kita dalam kerajaan Madani ini. Jadi sama-sama kita jayakan insya-Allah. Jadi saya nak cerita di Sarawak ni kita ada 86 sukarelawan. Saya tengok sukarelawan berapa banyak dan kalau di Sarawak ni kita rahmah for all. Yang terima bukan orang Islam saja. Kalau kita perlu pergi ke Rumah Panjang pun kita akan hantar ke Rumah Panjang. Jadi itu hasrat itu begitu. Dan insya-Allah supaya kita apa orang kata dapat sama-samalah realisasikan hasrat yang murni ini. Dan saya berharap iaitu perjalanan YB untuk turun padang dan lihat sendiri situasi dan realiti di Bazar Ramadan di Sarawak berjalan dengan lancar. Dan kita berharap juga program My Safe Food ini akan terus dapat membantu masyarakat dari pihak peniaga dan juga pihak pembeli agar kita dapat terus mengelakkan pembaziran. Dan sudah tentu perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astraawani.com dan semua platform digital Astra Awani. Banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini.